dalam tempoh kempen yang mana akan berakhir sekitar lebih kurang dalam 30 minit sahaja ini. Tempoh kempen akan menutup tiranya pada jam 11.59 malam nanti. Jadi kita nak buat analisis ya mengenai kempen yang berlangsung sepanjang 14 hari ini serta menganalisis ya amanat terakhir, amanat yang diberikan oleh tiga tokoh atau tiga pemimpin parti dalam utama, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Kalau boleh kita buat analisis terhadap amanat oleh tiga tokoh ini, iaitu Tan Sri Billy Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimana Profesor Dr. Sibarmunggun Pandya yang kini berada bersama kita secara online melihat membuat rumusan terhadap tawaran terakhir ataupun amanat untuk mengajak pengundi-pengundi mengundi coalition mereka. Silakan Profesor. Ya, kalau kita perhatikan, amanat ini penting bagi mereka yang masih berada atas pagar yang belum lagi melihat perubahan dan juga pembaruan yang cuba dibawa oleh parti politik. Sepanjang 14 hari, kita telah melihat hadirnya 4 blok yang berbeza, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Gerakan Tanah Air yang menggunakan logo pejuang. Lepas itu mereka juga telah meletakkan calon Perdana Menteri mereka, Perikatan Nasional dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walaupun Gerakan Tanah Air tidak meletakkan sesiapa sebagai calon, mahu menunggu hingga keputusan diumumkan. Jadi berdasarkan kepada asas itu, sudah pastilah apa saja perancangan yang cuba dibawa oleh kesemua blok itu bergantung kepada manifesto mereka, calon mereka dan sudah pasti yang dalam perecutan terakhir ini, amanat yang cuba disampaikan oleh pemimpin mereka itu dianggap sebagai peluang terakhir untuk berinteraksi dengan pengundi, bukan saja pengundi tega mereka tapi juga pengundi yang berada atas pagar. Bagi saya yang penting ini kalau kita perhatikan ketiga-tiganya menggunakan pendekatan yang boleh dikatakan ke arah matlamat yang sama, iaitu mendekati pelbagai kelompok pengundi yang berbeza dari segi umur, berbeza dari segi kelas, berbeza dari segi gender dan juga berbeza dari sudut perancangan masa depan negara. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pengerusi Barisan Nasional, beliau meletakkan kepada soal tindakan kolektif, kebenaran yang dikaitkan dengan soal konsensus, yang juga dikaitkan dengan soal keutamaan dan kebenaran. Manakala kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, beliau memberikan tumpuan kepada soal nilai, akhlak, semangat dan juga perjuangan. Manakala Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan kepada soal masa depan, bagaimana mahu melihat kepada kepentingan pendidikan, kepentingan digital, kesemua itu merupakan keterangkuman yang cuba mendekati pelbagai kumpulan sasar dalam kalangan pengundi. Sudah pastilah kita melihat amanat itu bersifat komprehensif, bersifat sesuatu yang ada kandungannya, yang juga untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan pengundi mereka dan akhirnya itu boleh memberikan nilai tambah kepada cara pengundi memangkah besok. Okey, now saya nak melihat pula, nak buat rumusan pula terhadap proses kempen yang berlangsung selama lebih kurang dalam 14 hari ini dan berbaki sekitar 30 minit sahaja lagi ini. Bagaimana Profesor melihat ya, ini pilihan raya ini pada awalnya agak suam-suam kuku, tetapi semakin orang kata menggain momentum towards the end of the campaign period. Itu satu. Dan kedua, berbanding dengan pilihan raya pada tahun 2018, pilihan raya ini kurang divisif ya. Dia agak tenang, agak damai dan agak rukun. Tetapi sangat kompetitif sehingga kita tidak mampu sehingga kini untuk melihat parti yang manakah yang akan dapat membentuk kerajaan pasca 19 November kelak. Pendapat Profesor, bagaimana Profesor boleh menganalisis keadaan-keadaan sepanjang kempen ini? Ya, 2018 jelas. Dua perkara. Satu, isu yang dibawa itu jelas yang bersifat pembunuhan karakter. Naratif yang dibina itu adalah ke atas soal bagaimana mahu menindakkan ataupun membawa kepada keterhakisan ke atas kepimpinan Barisan Nasional sehingga naratif itu berjaya mempengaruhi emosi dan juga persepsi dalam kalangan pengundi, kerana yang penting dalam pengurusan sewaktu berkempen adalah naratif yang dibawa dan sejauh mana ia dekat dengan pengundi dan pengundi bersedia untuk melakukan perubahan, lakukan protes dan juga mahukan sesuatu yang dianggap bersesuaian dengan apa yang cuba dibawa oleh parti Pakatan Harapan ketika itu. Yang kedua adalah ketika itu hanya ada pertembungan dua calon Perdana Menteri. Dua blok yang kuat, dua blok ini bertembung di 222 kawasan secara dua penjuru, walaupun ada calon bebas, tetapi blok ini nampak kesungguhan untuk memperlihatkan
memperlihatkan macam mana mereka mendekati setiap kumpulan mereka berdasarkan kepada isu dan juga penampilan kepada calon Perdana Menteri. Tapi kali ini kita melihat ada 4 blok. 4 blok di mana penampilan calon juga berbeza, tawarannya sudah diubah mengikut keselesaan persekitaran yang berubah. Dan yang ketiga adalah isu yang besar di peringkat nasional itu tidak begitu diangkat. Yang dipentingkan adalah di peringkat tempatan, bagaimana setiap kawasan itu seolah-olah ada akul janji mereka, ada manifesto mereka sendiri untuk mendekati penduduk ataupun pengundi setempat. Jadi pertemuan sengit ini saya percaya berlaku kerana sudah berlaku penjajaran politik pada Mac 2020. Itu juga telah menyebabkan ada sekelompok yang merasakan bahawa mereka mahu melihat kedudukan tidak menentu, tidak stabil ini harus dihentikan. Mereka melihat bahawa perlu dijadikan politik sebagai gelanggang untuk memulihkan semula keadaan bagaimana selepas ini. Perlu dihentikan sebarang pensengketaan ataupun perselingkahan agar dapat memacu kecemerlangan. Tetapi ini juga merupakan satu polemik kerana apabila muncul beberapa blok sehingga menyebabkan ada yang merasakan terkeliru dan tidak mahu keluar mengundi barangkali, sehingga kita boleh membuat andaian ratusan keluar mengundi barangkali tidak sama dengan 2018 dahulu. Dan waktu yang sama, kita juga melihat seolah-olah sudah ada persediaan untuk melakukan penjajaran pasca PRU ke-15. Bermakna pertemuan sengit ini dilakukan secara adab, ada budi bahasanya, ada budi bicaranya, ada akal budi diguna pakai, walaupun ada sebahagian keterlaluan, tetapi sebagian besarnya cuba menghentikan keadaan, melakukan keterbatasan kerana tahu selepas pilihan raya mereka barangkali perlu bekerjasama melahirkan kolaborasi ke arah pembentukan sebuah kerajaan semula. Jadi saya percaya ini yang menyebabkan pertemuan sengit yang berlaku sewaktu kempen barangkali akan membawa kepada fasa yang berbeza selepas keputusan diumumkan. Barangkali mereka mahu berunding, mahu duduk semeja dan juga memastikan mereka boleh melahirkan satu keserasian dalam kedudukan yang tidak menentu. Sebab itu manifesto ataupun amanah tadi sekalipun kita lihat hampir mirip semuanya dari segi kandungannya, dari segi komprehensifnya, dari segi pendekatan yang diguna pakai, kerana akhirnya barangkali itu juga akan dijadikan sebagai antara penentu dalam pembentukan kerajaan. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Sivamurugan Pandian berkongsi pendapat dan juga analisis ya menjelang 30 minit berakhirnya kempen, lagi 30 minit maka kempen bagi pilihan raya PRU 15 ini akan berakhir. Ini merupakan salah satu pilihan raya yang penting, pilihan raya yang cukup signifikan dan pada masa sama kita juga mahu memanggil mengajak semua rakyat Malaysia, pengundi-pengundi yang layak mengundi esok untuk keluar dan tampil menunaikan tanggungjawab masing-masing walaupun apa juga keadaan yang bakal timbul selepas ini. Yang pentingnya ialah anda sudah pun melakukan tanggungjawab anda sudah pun bersuara, anda sudah pun memilih calon mana yang anda fikirkan layak ya untuk memimpin kawasan parlimen anda dan juga di kawasan atau di negeri seperti di Perlis, Perak dan juga Pahang, memilih adun anda.